iaitu bagaimanakah untuk kita menikmati musibah. Tajuk ini mungkin agak pelik bunyinya, tetapi hakikat yang perlu kita ketahui, nikmat bukan sekadar kita nikmati nikmat itu terhadap perkara yang kita suka. Perkara yang bersifat musibah pun adalah perkara yang dikira satu benda yang diturunkan Allah kepada kita, yang wajar untuk kita menikmatinya juga. Sebab itu kalimat musibah dia berasal daripada perkataan asaba yusibu musibatan. Artinya segala yang menimpa pada sesuatu, baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Artinya ketika senang kita akan mengatakan menikmati kesenangan, maka ketika musibah kita juga dituntut untuk menikmati musibah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Tuhan menyebutkan, dan tidak adalah yang menurunkan satu-satu musibah itu melainkan diturun dengan izin Allah. Dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah akan diberikan petunjuk kepada hatinya itu, yaitu ketenangan. Dan Allah itu amat mengetahui segala sesuatu. Justru itu tuan-tuan muslimin muslimat, musibah mesti dipahami sebagai sesuatu yang pasti diturunkan Allah kepada kita, baik buruk ataupun baik. Dua-duanya dinamakan juga musibah. Namun bagi kita, kebiasaannya dalam bahasa Melayu, umumnya musibah itu identiknya dengan kesusahan. Jadinya jarang sekali kita dengar orang akan menyebutkan nikmat yang dia dapat sebagai musibah. Biasanya musibah ini dipanggil sebagai balak ataupun bala lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan, mengapakah kita ini ditimpakan oleh Allah musibah? Ada 3 sebab. Pertama disebut ulama sebagai ibtila. Apa makna ibtila? Tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang bertanya dan mempersoalkan, bila berlaku tsunami di sesebuah negara, kenapakah yang mati semua? Kenapa tak dimatikan kaki dangdut, kaki karaoke yang tak tutup aurat, yang tak semayang? Kenapa imam pun mati? Kenapa hafiz Quran pun mati? Kenapa pesantren-pesantren, santri-santri pun dibadai juga oleh ombak tsunami? Bukankah mereka itu orang baik-baik? Kenapa musibah itu ditimpa pada orang baik? Jawapannya, kerana musibah itu ada 3 puncanya. Pertama, ibtila. Ibtila ini tanda kasih sayang Allah. Sebagai contoh, katakanlah imam eksekutif masjid ditimpa musibah. Apa contoh? Keretanya ditimpa pokok. Contoh, parking, pokok tumbang, jatuh atas kereta. Kita pun kata, sian tu imam. Barangkali imam ni suka karaoke agaknya. Itu fitnah. Bukan mesti keretanya kena pokok lalu dituduh dia kaki karaoke. Belum tentu. Dia ditimpa pokok sebab Allah ingin memberikan pahala kepada dia. Pahala apa? Banyak pahala. Kalau mati, pahala syahid, pahala redha, pahala sabar, pahala qanaah, pahala pemaaf. Banyak ruang pahala apabila kita ditimpa musibah. Ini untuk orang yang baik-baik, yang memang Allah sengaja uji. Allah sengaja uji. Sebagaimana kalau kita belajar di sekolah, nak naik kelas mesti ada ujian. Kalau tak ada ujian, tak boleh naik kelas. Belajar di college, di universiti pun begitu. First year, second year, third year. Semester 1, second semester, third semester. Setiap semester nak naik, mesti ada exam. Berapa CGPA-nya baru layak naik second semester. Second semester ada ujian. Tak ada ujian, tak boleh naik third semester. Begitulah dalam kehidupan. Selagi diuji, selagi akan naik dia punya tingkat dia. Ini sebab yang pertama Tuhan turunkan satu-satu musibah. Yang kedua, musibah turun kerana kifarah ataupun kafarah. Siapakah yang dapat kafarah ini?
biasanya Allah turunkan kepada orang yang mana orang ni orang baik tapi terbuat benda jahat. Ianya menjadi kafarah kepada dia, iaitu sebagai penghapus dosa, tebusan. Contoh, dia kaki masjid, tak ada, memang dia suka pergi masjid, suka dengar syarahan, tapi adalah sekali itu dia pergi urut kaki dengan amoy. Contoh terurut, dia tengok kaki sakit lah, mana mau cari uak boleh urut, tak ada, pergi mana dia pun tengok ada masas, dia pun masuk. Perempuan masas, ngong. Itu kan salah. Jadi sebagai tanda Tuhan nak tebus dia punya kesalahan pergi buat perbuatan itu, ditimpakan musibah pada dia. Dia keretanya berlanggar, aksiden, macam-macam lah, masuk parit, masuk longkang, ada saja. Jadi bila berlaku, kita pun fikir apa sebab kena. Oh, barangkali semalam aku begini. Itu kafarah. Ada pula musibah jenis yang ketiga, dia panggil bala ataupun balak. Yang ini paling ditakuti. Sebab balak ini, kata ulama, hukuman yang Allah turun di dunia sebelum dihukum dengan lebih berat di akhirat. Yang ini biasanya untuk orang-orang yang selalu buat jahat. Mereka memang diberikan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka judi, suka minum, perempuan macam-macam, dan dia susah nak berhenti dari perbuatan itu, Allah kurniakan musibah bagi dia. Ada setengahnya terima musibah terus berubah menjadi orang baik. Ada yang ditimpa musibah belum insaf, musibah lagi belum insaf, sampailah ke akhir hayatnya. Jadi sesiapa pun kita, musibah pasti berlaku. Apa sebab Allah kurniakan musibah? Sebab hidup kita bagaikan hidangan, macam nasi padang jugalah. Kalau kita makan nasi, tuan-tuan, lauk pauk yang ada di depan kita itu, lauknya semua manis semua. Apakah perasaan kita nak makan? Tak syok, tak seronok makan kalau semua lauk manis. Makan kari, manis. Gulai, manis. Sambal belacan, manis. Makan singgang, manis. Telur dadah, manis. Semua manis. Sedapkah makan nasi kalau semua lauknya manis? Tak sedap. Dalam makanan mesti ada pahit, ada masin, ada pedas, ada yang tawar. Kan baru sedap makannya. Sama dalam kehidupan, kita tak boleh expect kehidupan kita manis semua. Kalau manis semua macam makanan, kencing manis lah nanti. Dahlah nasinya manis, lauknya manis, ada dessert manis lagi. Macam-macam lah kita akan rosak kehidupan kita kalau semuanya manis. Justru dalam hidup Allah kurniakan ada masa di atas manis, ada masa ditimpa ujian, sedih, down, kita stres. Esok manis balik. Begitu kehidupan, sebagaimana makanan itu tadi. Apabila kita ini diuji dengan musibah, itu tandanya status kita makin kuat. Apabila makin tinggi status, makin kuat lagi ujian yang Allah akan berikan. Sebagai contoh, orang beriman, lagi tinggi iman, ujiannya lagi luar biasa. Kadang-kadang biar dia iman tak tinggi sangat, sebab ujiannya sedikit. Lagi tinggi iman, lagi kuat ujian daripada Allah. Kita ambil contoh para nabi, para rasul. Kalau siapalah pada pagi ini merasakan bahawa dia ini ditimpa banyak musibah, nanti balik buka Quran, baca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalau baca kisah Nabi Ayub, kita akan rasa kesengsaraan kita nothing. Nabi Ayub alaihissalam dulu dia ini seorang kaya, harta banyak, tapi dia diuji oleh Allah sebab nak angkat darjat Nabi Ayub. Datang iblis, tiupkan, seksakan kepada Nabi Ayub ini dengan penyakit. Penyakit Nabi Ayub bukannya penyakit yang sembuh waktu sekejap. Dia menderita penyakit, kata ulama, ada yang kata antara 16 hingga 18 tahun. 18 tahun sakit, bukan 2 minggu, bukan 1 tahun, 18 tahun. Isterinya Rahmah hampir putus asa menjaga Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub ini sangat penyabar. Ladangnya yang begitu luas, didatangkan iblis banyak kacau bilau hingga habis semua tanam-tanamannya, rosak binasa. Dia jadi miskin total. Tapi tatkala dia dipujuk oleh isterinya, abang,
mintalah pada Allah bagi awak sembuh. Nanti awak sakit ni, nanti susah nak berdakwah macam-macam. Minta sama Tuhan. Kata Nabi Ayub, Allah bagi aku sihat 70 tahun. Sekarang dia bagi aku sakit. Takkan aku tak boleh sabar lagi 70 tahun pula sakit. Dah 70 tahun aku sihat. Isteri dia kata, abang ni nak jadi apa? Ni nak buat kerja semua tak boleh. Maka dia telah membacakan satu doa. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang pernah memberikan padaku dan kemudian menariknya kembali daripada aku. Oh, ini tinggi iman Nabi Ayub alaihi salam. Justru muslimin muslimat lagi tinggi kedudukan, lagi kuat diuji. Siapa di masjid pada pagi ini yang rasa sedang ditimpa musibah, itu bermakna Tuhan sedang menguji kita untuk mengangkat darjat yang lebih tinggi. Masalah manusia ini, bila dia ditimpa musibah, dia tidak mahu menikmati musibah itu. Kesana kemari dia mengomel, komplain, cerita sana cerita sini, banyak membebel-bebel tentang musibah dia. Kalau dalam rumah tangga, kesana kemari dia menjaja cerita-cerita keburukan suaminya. Atau si suami pula menjaja-jajalah keburukan, ceritakan tentang isterinya. Ini masalah. Macam hari raya baru-baru ini, anak menantu kita balik beraya-raya di rumah. Anak kita pun mengadulah, mak saya punya suami begitu dan begini, begitu dan begini. Ini tidak betul. Kitman musibah, menyembunyikan musibah adalah ciri pertama orang yang menikmati musibah. Dia tidak ceritakan kesusahannya kepada orang lain. Tempat dia bercerita hanyalah kepada Allah. Justru kepada ibu-ibu, puan-puan yang sudah berumah tangga, jangan ceritakan musibah rumah tangga kepada orang lain. Manusia dia ada satu perangai, bila dia dapat kesenangan, dia diam. Tapi kalau dapat musibah, satu Singapura tahu musibah dia. Ini perangai yang bukan orang beriman. Orang beriman ialah kalau dapat kesenangan, dia sebarkan. Oh tuan-tuan, puan-puan, saya baru dapat bonus naik pangkat, marilah datang makan rumah saya. Silakan, silakan. Sebab dia dapat kesenangan. Bila dia ditimpa musibah, suaminya begitu begini, dia sabar, mengadu pada Allah. Tapi sekarang kan terbalik. Suaminya dapat bonus, diam aja, pura-pura miskin. Takut orang minta duit. Tapi kalau susah, habis surat khabar padalah Kamsah, semua dia telefon sana, telefon sini, mengadu tentang masalah dia. Walhal orang tua-tua sudah berpesan, biar makan ayam. Kalau ditanya oleh orang, walaupun makan bayam, diam. Bilang aja makan ayam. Akan gitu pesan orang tua-tua. Balik ke kampung, mak tanya, engkau kahwin dengan suami engkau ni bagus? Bagus mak. Hari-hari makan ayam. Padahal makan bayam. Itu kaedah menyembunyikan musibah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ramai orang menyangka musibah ini menyusahkan. Ini kita perbetulkan pagi ini. Nikmati musibah. Ada satu kisah. Ini cerita dongeng. Zaman dulu ada seekor burung. Burung ni berasal dari negara Kanada. Kanada. Tak tahulah Vancouver ke apa ke, tapi Kanada. Burung ini dia memang tiap-tiap tahun, bila tiba musim sejuk, mereka akan hijrah ramai-ramai ke negara sebelah selatan hemisfer. Sebab sebelah sana akan musim sejuk, dia akan nak lari ke negara yang lebih panas. Imigrasi burung-burung ni berlaku tiap-tiap tahun. Adalah seekor burung ini, tahun tersebut musim sejuk, dia nekat. Dia bilang, tahun ni aku tak mau hijrah, aku nak stay dekat Kanada saja. Lepas tu kawan-kawan dia kata, mana boleh, kita nak makan, mesti mau cari makan musim sejuk ni, salji penuh, mana ada makanan, cacing pun tak ada. Kata burung Kanada ni, aku nak puasa lah, aku tak nak makan. Jadi bila aku tak makan, aku tak cari makan. Kawan-kawan dia kata, selamat maju jaya wahai sahabatku, kami menjangkakan kamu akan mati. Kawan-kawan ni semua terbang ke hemisfer selatan. Tinggallah burung Kanada ini. Dia duduk 1 minggu, dia dah tak tahan. Dia kata tak boleh puasa ini macam. Mau cari makan jugalah. Dia pun cari makan, tak jumpa. Akhirnya dia berfatwa, kalau ini macam, kalau tunggu lagi 3 bulan sejuk macam ni, memang confirm aku mati.
Tak boleh tidak, aku mau hijrah. Dia pun hijrah lah. Seorang, bukan seorang, seekor dia lah. Terbang menuju ke selatan. Dalam perjalanan ribut begitu kuat, salji turun begitu lebat, hingga beku kepak sayapnya. Dia dah tak boleh terbang lagi dah. Makin rendah, makin rendah, makin rendah. Dia kata tak boleh jadi ini macam. Aku mesti mau cari tempat landing dululah. Dia pun cari tempat landing. Dia nampak ada satu kandang lembu. Kandang lembu. Dia pun landing, pup, masuk dalam kandang lembu. Dia pun berehat, menggigil kesejukan. Bila dia masuk dalam kandang lembu tersebut, lembu ialah nama pun kandang lembu. Adalah lembu dalam kandang itu. Lembu tak nampak burung. Jadi bila burung ni duduk di bawah, lembu jalan di atas. Adalah seekor daripada lembu itu, dia buang hajat. Bodobum, kena atas burung ini tadi. Burung ini menyumpah seranah. Tak guna punya lembu. Tak nampak aku ada bawah dia. Aduh, fresh lagi jatuh atas badan dia. Dia marah. Ini lembu ini apa benda lah dia boleh buang. Dia lupa itu rumah lembu. Lembu punya suka lah apa nak buat. Dia pun dah marah-marah. Tiba-tiba hasil daripada najis lembu yang fresh itu tadi menyebabkan dia menghangatkan badan. Tadinya dia sejuk, sekarang dia dah makin segar lagi. Akhirnya dia lomor-lomorkanlah benda itu tadi pada badan dia. Dia kerana jadi segar badannya. Kemudian ada seekor kucing. Kucing ni tengok dari jauh, ini burung. Wah, canggih burung ni, lain macam lah pakaiannya. Lalu kucing ni pun pergilah dekat burung ni tadi. Dia menawarkan diri untuk membersihkan burung. Dia pun mandikan apa semua. Lepas dimandikan, kucing ni tengok, berselera pula nampak burung ini. Aku dah lama tak makan burung. Akhirnya dia makannya burung, mati burung. Baik, ini cerita dongeng. Apa pelajarannya? Pertama, tidak mesti musibah yang menimpa kita adalah musibah. Burung itu tadi menyangkakan najis itu musibah bagi dia. Tetapi ternyata ianya bukan musibah. Bahkan menghangatkan pula tubuh badan dia. Pelajaran yang kedua, jangan kita menyangka orang yang membantu kita daripada musibah itu rupanya kawan kita, rupanya musuh kita. Kucing yang disangkakan ingin membantu, membersihkan, mandi, shower macam-macam, rupanya dia buat baik sama kita, dia mau hantam kita. Itu sebab dalam hidup, saat ditimpa musibah, jangan mudah terpercaya dengan orang yang mau membantu kita. Barangkali dia mengambil kesempatan daripada musibah yang sedang menimpa diri kita ketika itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya teringat Umar Al-Khattab. Dalam satu asar beliau pernah menyatakan, aku, kata dia, kalau ditimpa dengan musibah, aku akan fikirkan 4 hal. Kalau 4 perkara ini aku fikirkan, nescaya musibah itu akan menjadi satu nikmat bagi diriku, kata Umar Al-Khattab. Yang pertama, kata Umar, kalau aku ditimpa musibah, nombor 1 aku fikir, musibah itu terjadi pada aku, tidak terjadi pada agamaku, maka aku akan syukur. Contoh, katakanlah tempat kita dilanda banjir besar, na'udzubillah, banjir besar. Kita pun kehilangan rumah apa semua. Manusia jenis Umar Al-Khattab, kalau dia tengok rumahnya hanyut di bawah ombak, dia tak susah hati. Selagi dia tengok masjid Istiqamah masih berdiri. Kata dia, biar rumahku hanyut, jangan masjid hanyut. Maknanya jangan musibah itu tertimpa agamaku. Kalau rumahku selamat, masjid hanyut, itu aku betul-betul pening kepala lah. Biar rumahku hanyut, asalkan simbol agama ini masih kekal. Itu sifat Umar Al-Khattab. Justru kalau tuan-tuan puan-puan ditimpa musibah, cepat-cepat meneropong pada diri, adakah musibah aku ini memberi impak kepada agamaku? Kalau agamaku tidak terkesan, okey, no problem, biar aku hadapi sendiri. Tapi kalau impaknya pada agamaku juga, perlu diselesaikan. Itu satu sifat Umar Al-Khattab. Yang kedua, kalau musibah itu menimpa aku akan melihat bahawa musibahku ini tidak lebih berat daripada yang menimpa orang lain. Dia lebih susah hati kalau orang lain susah daripada dia. Ini sifat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, musibah itu tidak boleh menghalang aku daripada mendapat redha Allah Subhanahu wa taala.
Kalau redha Allah itu yang menjadi matlamat, apa pun yang datang, dia bersedia untuk menerimanya. Dan yang keempat, kata Umar, musibah itu aku boleh mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan marah kepada musibah. Ini 4 sifat yang ada pada Umar Al-Khattab tatkala ditimpa oleh musibah. Soalnya ini manusia yang saya sebutkan namanya Umar Al-Khattab, bukan senang kita nak contohi. Maka balik kepada perbincangan tajuk kita, bagaimanakah cara untuk kita menikmati musibah? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ada 5 cara untuk kita menikmati musibah. 5 cara atau tips untuk menikmati musibah. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, jika menerima musibah ataupun ujian yang terlalu besar atau terlalu berat untuk kita tanggung, maka seorang itu perlu membayangkan bagaimanakah orang yang pernah diuji dengan ujian yang lebih berat dari itu. Katakanlah kita kehilangan isteri tercinta. Isteri kita dijemput ilahi. Kita merasakan musibah itu terlalu berat. Isteri kita barangkali sakit kanser, meninggal dunia. Bagi kita musibah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bayangkan ada orang lain lebih besar daripada itu problemnya. Contohnya apa? Isteri orang lain meninggal juga. Tapi isterinya meninggal, tak tahu di mana kuburnya. Dicolek, pencolek, jadi tebusan, bawa ke mana Somalia ke apa, mati, hidup, tak tahu, dah 15 tahun tunggu tak balik-balik. Apa perasaan? Kita kurang-kurang orang yang kita sayang meninggal, tapi kuburnya ada untuk kita ziarahi. Orang lain meninggal juga, tak tahu di mana kuburnya. Berfikir ke arah itu, kata Imam Al-Ghazali, akan menyebabkan kita merasakan masalah kita small matter. Ini cara menikmati musibah. Andai kata kita melihat masalah kita lebih besar dari masalah orang lain, sampai bila-bila tak akan syukur dengan musibah. Dalam hal ini Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah antara ajaran Tuhan pada kamu yang paling berkesan kepada dirimu? Kata Nabi, amarani Rabbi an anzura ila adni wala anzura ila fawqi. Aku diajar oleh Tuhanku, jangan pandang yang di bawahku, jangan pandang yang di atasku, pandang yang lebih bawah daripadaku. Apa artinya? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan miskin, tengok orang lain yang lebih miskin daripada kita. Contoh, tuan-tuan dalam hal kenderaan. Kita dalam hal kenderaan, jangan pandang orang lebih dari kita. Kita takkan rasa syukur. Tuan-tuan pakai kereta apa? Toyota. Contoh, Toyota Camry 2.0. Bawa Camry. Kalau tuan-tuan pandang kepada kereta Ferrari, memang rasa tak syukur dengan Camry. Walaupun ri-ri juga di hujungnya. Apatah lagi pakai Myvi. Lagilah akan pandang Ferrari, tak nampak Myvi itu tadi. Yang nanti aja pandang lagi bawah. Kau bawa Camry, pandang yang bawa motor. Kita akan merasakan, ya Allah, walaupun keretaku ini klasik, antik, tapi Alhamdulillah ada 4 tayar. Artinya kalau nak ke mana-mana, tutup tingkap, pasang aircon, pasang radio, oh syoknya berjalan, tak ada masalah hujan macam-macam. Orang bawa motor, ya Allah, kesian, bumbung tak ada, hujan mereka terpaksa berhenti bawah jambatan mana-mana. Walau canggih mana pun motornya, kalau hujan confirm kena stop dulu, berhenti. Tadi bawa macam orang gila laju, hujan saja stop bawah jambatan ramai-ramai. Nikmat lagi kereta kita. Dia rasakan begitu. Yang bawa motor, jangan pandang yang bawa kereta, tak ada akan syukur. Pandang siapa? Pandang yang bawa bicycle. Ya Allah, walaupun aku pakai motor buruk, ya Allah, tak apalah, at least boleh lagi pergi Johor Bahru ke, pergi Kulai ke mana ke, tak ada masalah. Ini bawa bicycle apa macam? Oh, kayu. Ini betis semua sakit nak sampai satu tempat. Aku no problem, bawa sepanah plug, mana-mana boleh pergi. Tuang minyak, jalan. Yang bawa bicycle, jangan pandang yang bawa motor. Pandang pada siapa? Pandang pada orang jalan kaki. Ya Allah, walaupun aku bawa bicycle, orang jalan kaki lagi penat. Ya Allah, sian dia jalan ke sana kemari. Aku walaupun sambil duduk-duduk, sampai. Goyang kaki, sampai. Sekarang ni pula pakai enjin ya.
Goyang-goyang, rotek, tak bayar-bayar apa semua kan senang. Yang jalan kaki jangan pandang yang bawa kenderaan. Dia takkan rasa itu satu masalah kecil, besar bagi dia. Yang jalan kaki pandang siapa? Pandang orang tak ada kaki. Ya Allah, walaupun aku jalan kaki sahaja, kenderaan tak ada, tak mampu beli, tapi at least aku ada kaki. Orang lain tak ada kaki, apa macam dia mau jalan? Yang tak ada kaki, jangan pandang orang ada kaki, nanti kita akan terseksa jiwa. Pandang pada siapa? Pandang orang yang dah meninggal dunia. Buka surat khabar, tengok yang bahagian takziah tu, bukan? Ya Allah, meninggal dah dia 53, muda lagi, Alhamdulillah, panjang umur aku. Padahal kaki tak ada ni. Buka lagi surat khabar sebelah, ya Allah, meninggal dah mudanya, baru berapa ni, 30 lebih. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kaki tak ada, panjang lagi umur. Kalau begitu cara hidup, kita akan sentiasa nampak apa yang ada pada kita ini kecil sahaja sebenarnya. Ini kaedah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi itu dalam bab dunia. Dalam bab akhirat, Nabi pesan jangan pandang orang yang lebih bawah, pandang orang lebih atas. Orang tanya kita, cik, kenapa cik jarang pergi masjid? Datanglah masjid semayang. Kita semayang fardu 5 waktu. Dia pun bilang, saya ni, dia kata, okeylah datang semayang Jumaat. Saya punya jiran blok depan, setahun sekali saja pergi masjid. Baik pergi nasihat dia lagi bagus. Saya ni okeylah, 1 minggu sekali datang, okeylah tu. Saya punya jiran duduk blok sana, setahun sekali ya semayang Idul Fitri dia datang. Kalau dalam hal akhirat, pandang yang lebih bawah, sampai bila-bila kita tidak beramal. Mesti pandang yang lebih atas. Pandang imam, pandang Bilal, kita akan rasa semangat. Saya teringat ada satu kajian pernah dibuat tentang dalam kehidupan kita ini, ada orang yang merasakan dia ditimpa musibah lalu tidak boleh buat apa-apa pun. Pagi ini saya ingin bawakan perbandingan 2 haiwan ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Pertamanya burung. Burung adalah ciptaan Allah yang begitu istimewa. Setiap pagi burung dia akan keluar daripada sarang, dia pergi berrata-rata tempat mencari makan. Dia keluar, keluar. Nanti petang dia balik. Baliknya kemungkinannya ada 2 saja. Sama ada dia bawa balik makanan ataupun dia balik dengan perut yang kosong, tangan yang kosong. Dan kadang-kadang makanan ada dia bawa, tapi dia bawa untuk anak-anaknya yang sedang menanti di sarang. Ada hari rezekinya bagus, dia akan bawa balik banyaklah makanan. Ada hari makanan tu hanya cukup untuk anak-anak dan dia terpaksa berpuasa. Ada masa pula tak ada makanan langsung, dia pun tak boleh makan, anak pun tak boleh makan. Tapi tuan-tuan, walaupun burung rezekinya itu tak pernah confirm. Burung bukannya makan gaji tetap macam kita, boleh potong gaji, buat loan macam-macam, tak ada. Burung dia punya kerja lebih teruk daripada orang meniaga kacang pol lagi. Dia tak tahu berapa dia dapat. Tetapi burung tak pernah kecewa pada Allah. Mana ada kita lihat burung bunuh diri, mana ada. Bangun pagi-pagi bunyi bising dekat dinding blok kita, tong 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 tong. Apa pasal? Tengok rupa burung hantuk kepala mau bunuh diri. Burung tidak pernah bunuh diri. Tidak ada burung yang kita dengar dia ini terjun daripada plane kepala dulu tak pakai sayap, mati, tak pernah. Bahkan tiap-tiap pagi burung akan tetap berkicau-kicauan, mengeluarkan suara yang begitu merdu, menghiburkan kita di pagi hari. Walhal dia tak tahu rezekinya hari itu apa, dia makan pun dia tak tahu. Bandingkan dengan kita, alhamdulillah kerja tetap cuma gaji tak banyak, itu aja. Tapi kalau banding dengan burung, malu kita. Sekarang ni orang Islam bunuh diri macam main-main saja tuan-tuan. Bunuh diri suka-suka hati. Dia ingat hari ni bunuh, esok boleh hidup balik agaknya. 2 minggu lepas daripada Idul Fitri, di tempat saya bunuh diri seorang pegawai kerajaan. Gantung leher macam-macam, bunuh diri. Hanya kerana lepas Idul Fitri duit dah banyak habis. Yalah, kita semua pun duit habis juga, tapi tak sampai bunuh diri. Bunuh diri. Kebetulan anaknya pula sakit, ada sakit jantung berlubang, menambahkan beban bagi dia. Akhirnya dia terlampau stres, gantung dirinya sendiri. Kesian. Malu dengan burung.
Burung tak gantung diri. Itu burung. Ada satu lagi makhluk Allah yang lebih istimewa dan luar biasa lagi, namanya cacing. 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 Yang kaki pancing kenal sama cacing kan? Cacing ini kalau nak digelarkan, dia ni haiwan yang OKU total. 100% OKU. Kalau ada dalam masjid ini yang rasa dia OKU, handicap, oh saya cacat penglihatan ustaz, okey lagi. Oh saya tak ada kaki ustaz, oh ya okey lagi. Saya tak ada tangan ustaz, itu okey lagi. Cacing, dia tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Bayangkanlah, OKU total. Apa yang dia ada? Dia ada perut dengan mulut nak makan aja. Jadi bila ada perut dengan mulut nak makan macam mana? Cacing tak pernah fikir itu adalah problem. Dia pandailah nak cari makan, duduk dalam tanah mana-mana ke apa ke, hidup dia. Dan kita tidak pernah melihat ada cacing yang kecewa lalu bunuh diri. Tak ada cacing, oi kaki pancing, tangkaplah aku, aku dah bosan hidup. Tidak. Kalau boleh lari, dia lari lagi. Maka kepada orang yang sedang ditimpa musibah, sebelum mengambil tindakan yang luar biasa, bunuh diri, terjun pelat macam-macam, pandanglah kepada burung-burung yang sedang berkicau, cacing-cacing yang sedang bermain di dalam tanah. Ini pun burung sedang berkicau-kicau kan, padahal belum tentu kenyang lagi tu. Kita lepas ni makan macam-macam, dia keringkrung, belum tentu rezekinya. Ini yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua, cara untuk menikmati musibah adalah apabila datangnya bencana itu barangkali kerana ianya berkaitan dengan kurangnya ketaatan kita di dalam beragama. Ini saya dah terangkan tadi. Barangkali kita diuji oleh Allah kerana kita ini kurang beramal dengan amalan agama. Itu yang kedua ya. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, cara untuk kita menikmati musibah adalah takutlah andai kata musibah itu menimpa kita secara berterusan di dunia sampai akhirat. Kalau musibah itu berlaku, kita kena fikirkan, ya Allah, benda ini setakat di dunia. Aku akan takut kalau benda ini direct sampai aku mati, sampai akhirat. Itu musibah betul. Kalau sekadar di dunia, no problem ya Allah. No problem ya Allah. Jangan kekalkan masalah ini sampai akhirat. Contoh, kita buat satu kesalahan. Allah hukum kita di dunia, kita terima. Tapi kita fikir, ya Allah, hukum di dunia, kasih settle hukum di sini. Akhirat, tolong jangan hukum lagi. Kalau begitu, kita akan merasakan apa yang musibah, no problem bagi kita. Saya baca satu tips dahulu. Apa rahsia kalau kita tidak mau jadi orang yang terlalu kecewa dalam hidup? Ada 5. Pertama, kalau tuan-tuan tak nak kecewa. Kecewa ni maknanya mungkin projek tak jalan, atau projek dah jalan, payment tak dapat, kena tipu dengan partner bisnes, putus cinta, kita nak orang tu tak nak kita, badan kita tak kurus-kurus lepas Ramadan, macam-macam lah yang menyebabkan kita kecewa. Apa cara untuk kita ini tidak kecewa dalam hidup? Nombor 1, tuntaskan masalah. Apa makna mentuntaskan masalah? Detailkan masalah itu dan selesaikan. Dan tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Saya nak bawa satu cerita pagi ini. Ada satu haiwan. Pagi ini kita banyak cerita haiwan ya. Sempena dengan haiwan ni kita cerita haiwan. Ada seekor haiwan namanya helang. Helang ini sejenis unggas yang mempunyai umur paling panjang sekali di dunia. Seekor helang umurnya boleh mencecah 70 tahun. Seekor helang. Manusia pun belum tentu boleh cecah 7 series, belum tentu. Biasa 6 series, belum masuk 7 series dan macam-macam penyakit terus padam habis. Burung helang dia boleh cecah 70 tahun. Tetapi untuk dia sampai ke usia 70 tahun itu, helang terpaksa menempuh suatu perjalanan hidup yang begitu menyeksakan. Iaitu ketika umurnya 40 tahun, dia perlu buat satu keputusan yang sangat penting dalam kehidupan dia. Kenapa? Rupanya seekor helang ketika umurnya 40 tahun,
dia punya cakar kukunya sudah mulai mengecil, mengurus atau jadi tul. Kecut saja dia punya cakar-cakarnya. Begitu je dengan paruhnya akan jadi panjang ketika umurnya 40 tahun. Sudahlah panjang, dia akan membengkok dan setengahnya boleh sampai ke dada. Panjang betul. Kemudian bulu-bulu pada badan ini akan tumbuh lebat. Terlalu lebat sehingga menyukarkan dia untuk terbang dengan pantas. Maka seekor helang ketika itu dia punyai satu pilihan, dua pilihan. Sama ada mati atau teruskan kehidupan 30 tahun lagi. Dia perlu pilih, aku nak mati sahajakah atau nak teruskan survive lagi 30 tahun. Kalau dia pilih untuk mati, dia boleh bunuh diri bila-bila masa. Nampak lori truk mana-mana pergi, bom kena langgar, innalillah, selesai masalah. Tapi kalau dia ingin hidup lagi, dia perlu buat keputusan yang paling sukar dalam hidup dia. Apa helang kena buat? Baik, bila umurnya mencecah 40 tahun, dia akan melakukan transformasi. Dia akan cari bukit atau gunung yang tinggi. Dia perlu melalui proses pertapaan selama 150 hari. Dia akan duduk di tepi-tepi gaung. Dia akan menunggulah sampai perubahan fizikal berlaku pada diri dia. Yang pertama, seekor helang ini, dia akan patukkan paruhnya ini yang panjang tadi pada dinding batu. Dia patuk ni, tercabut paruhnya. Bila sudah tercabut, dah tak rupa helang lagi lah. Dia akan dah tak ada, paruh tu tak ada. Bila paruh itu tak ada, dia terpaksa duduk diam, tunggu sampai paruhnya panjang balik. Bila paruhnya sudah panjang, ketika itu dia akan cabut pula cakarnya satu persatu. Cakar yang kecut tadi, pakai paruh lah. Paruh dah ada, tap, baru dia boleh buat cabut yang kedua. Bila dah cabut kuku-kukunya, tunggu lagi tumbuh. Bila sudah tumbuh, dia akan cabut pula bulu-bulu pada badannya, sehelai demi sehelai. Pakai paruh dan juga cakarnya yang ada. Plam, sampailah jadi helang yang togel, tidak ada bulu langsung. Kemudian dia perlu tunggu pula badannya itu dilitupi oleh bulu lagi. Bila bulunya sudah cukup, barulah dia bergaya dan dia akan terbang untuk 30 tahun lagi menjadi seekor helang yang gagah perkasa. Apa pelajaran daripada kisah ini? Apa masalah yang berlaku pada kita? Tuntaskan masalah. Pilihan hanya dua, nak teruskan ataupun nak mengalah sahaja. Back off, buckle up, sama saja. Macam contoh yang biasa saya terima kalau musibah ni, kaum ibu lah. Dia mengadu masalah suami dia ada girlfriend. Ini selalu banyak masalah ini yang selalu saya dapat. Dulu saya qadi. Jadi bila datang menangis, menangis. Apa pasal kak menangis? Saya punya suami sudah ada girlfriend. Mana tahu, tadi malam saya cek dia punya telefon, SMS, saya tengok hani darling apa semua ni, saya sedih ni, macam mana ni. Baik, bagi orang yang menghasilkan itu musibah, pilihan puan-puan hanya dua, lawan atau mengalah, itu aja. Kalau mau lawan betul-betul. Lawan betul-betul. Dia lebam apa semua ni, lawan betul. Macam Madu 3 tu kan, habis bengkar apa semua, lawan betul. Oh, saya tak boleh lawan lah, dia ada tomoy punya, saya takut. Okey, kau mengalah sajalah, menangislah kerjanya. Malam kau menangis, rasa sedih, telefon padalah Kamsah, minta kaunseling. Datuk, saya suami ke? Tak selesai juga. Datang penyeramah lain, Syarifah Hayati, doktor, saya punya suami, menangislah kerja kau. Dalam hidup, pilihan hanya dua, fight ataupun mengalah. Kecuali suami itu dah kahwin. Kalau dia dah kahwin, tak boleh lawan. Sebab merobohkan masjid, berdosa hukumnya. Masjid jangan dirobohkan, kos tinggi. Sementara pun 1 juta sekarang, jangan main-main. Jadinya jangan robohkan masjid. Kalau belum kahwin, itu fight. Oh, saya tak boleh fight. Tak apa, kau menangis je lah kerja kau. Habis kalau menangis pun tak boleh, nikmatilah masalah itu. Happy go lucky. Jangan peduli pergi Takashimaya shopping, no problem. Itu sebab ibu-ibu sekalian, maka janganlah rasa masalah dengan masalah yang berlaku. Kemudiannya,
Disebut lagi oleh Imam Al-Ghazali, bagaimanakah cara untuk kita nak menikmati musibah? Disebutkan bagaimana cara untuk kita tips menghilangkan kekecewaan tadi. Yang kedua, berfikiran positif. Yang ketiga, berlapang dada. Apabila ditimpa masalah, nombor satu kena buat senyum dulu. Bila ada problem, senyum dulu. Katalah sampai di rumah, balik pada ceramah, sampai surat pula saman speed trap. Buka saja surat, senyum dulu. Lepas tu nak sedih lah. Yang pertama, senyum dulu. Apa juga problem? Anak nanti dapat exam, O level ke N level ke A level ke, dia punya exam tak lama lagi, dapat result esok, dapat keputusan yang tidak memuaskan hati. Dapat saja result, walaupun tak lulus ke apa ke, senyum dulu. Senyum, baca, barulah nak marah-marah. Senyum dulu. Sebab senyum ini dia ada energi, dia ada auranya. Orang yang senyum, dia tenaganya tak banyak digunakan. Kalau kita senyum hanya guna 12 otot. Kalau kita stres, berkerut, menggunakan 74 otot. Jadi senyum jauh lebih mudah daripada berkerut wajah. Senyum dulu. Tahu suami ada girlfriend, senyum dulu. Senyum dulu. Tahu anak kita bercinta dengan orang mana, orang Bangladesh ke apa ke, senyum dulu. Senyum. Tahu anak kita tak lulus exam, senyum dulu, baru menghadapi masalah. Ini idealnya begitulah, ya. Yang keempat, forgiveness. Maafkan. Kalau ditimpa musibah, maafkan. Yang kelima, bila ditimpa musibah, ada problem, tolong fikir hal orang lain juga. Contoh, katalah bergaduh suami isteri. Gaduh. Suami dengan isteri ambil keputusan nak bercerai. Sebelum nak buat keputusan, jangan fikir diri sendiri saja. Fikir juga anak-anak. Kalau kita bercerai, anak nak duduk dengan siapa? Cuba fikir panjang-panjang. Takkan nak duduk dengan mak bapak. Dia ada mak bapak, nanti anak kita jadi Samsung Omega apa, jadi susah kita. Jadi anak kita kena fikirkan juga, jangan sampai dia jadi susah. Orang yang memikir kepada orang lain, dia akan lebih tuntas dalam menyelesaikan masalah. Ini 5 tips bagaimana untuk tidak kecewa. Baik, sambung balik Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali yang keempat pula, setiap bencana atau musibah ditentukan secara pasti dan tercatat tanpa ada kuasa yang mampu mengubahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap musibah itu memang takdir Allah. Malam tadi saya sampaikan satu syarahan tentang nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ingin dustakan, iaitu surah Ar-Rahman. Saya sudah nyatakan bahawa apa saja pemberian, baik ataupun buruk, kecil ataupun besar, semua dari Allah. Jangan nafikan air mineral yang penuh ini dengan air mineral yang separuh ini. Dua-dua ini pemberian Allah. Jangan yang penuh ni pemberian Allah, ini pemberian tak tahulah sikit sangat, bukan Allah bagi ni. Tak, sikit pun Allah bagi. Tak bagi pun Allah juga yang tentukan. Justru itu, orang yang ditimpa musibah, kalau berfikir segalanya daripada Allah, maka dia boleh selesaikan masalah itu. Saya bawa satu cerita haiwan lagi. Pagi ni kita cerita haiwan saja. Ada seekor keldai tinggal di sebuah kampung. Dia jalan-jalan, jatuh dalam perigi buta. Bila dia jatuh, dia panik. Tolong, cakap Melayu, cakap manusia lah. Tolong. Tuan dia semua tak tahu dia dah jatuh. Ketika itu dia hanya fikir, abilah aku matilah aku ni, tak ada harapan lah. Mama mati dalam perigi buta sajalah. Ketika dia merintih-rintih menangis, tuan dia sedang mencari. Cari manalah pergi keldai aku ini. Jalan, jumpalah telaga pagi buta, nampak tapak kaki. Dia sudah jatuh dalam lubang lah ini macam. Jadi tuan dia pun intai. Tengok Aisyah sudah jatuh dalam lubang. Dia pun fikir, macam mana aku mau tolong, ini keldai bukan orang. Jadi kalau baling tali pun dia bukan boleh keluar. Apa macam mau buat? Tanya orang kampung semua datang. Orang kampung kata, pakcik tak payah selamatkanlah, ini keldai. Ini keldai sudah tua, biar dia mati saja. Beli keldai baru, lagi muda yang bagus kerja punya. Tuan dia kata betul juga, dia ni pun memang malas kerja lah, biar sajalah dia mati.
Lalu orang kampung pun cadang, begini pakcik, kalau tunggu dia mati lambat, kita ambil tanah, kita baling dalam, campakkan dalam perigi, biar dia mati terus ke bumi sajalah, kita tutup perigi ini. Jadi ketika perbincangan itu berlaku, keldai ini dengar. Keldai ini kata, alamak matilah aku, dah lah tak nak tolong, mau bunuh pula aku lagi. Jadi keldai ini menangis, minta tolong. Jadi orang kampung pun dah ambil pasir, campakkan dalam telaga. Ambil, masukkan. Ambil, masukkan. Masuk keldai menangis. Matilah aku, matilah aku. Tiba-tiba orang kampung yang tadi terdengar keldai menangis, tiba-tiba mereka dengar keldai tak menangis lagi. Diam saja keldai. Jadi orang kampung kata, ini dah mati dah ke senyap keldai ni. Rupanya si keldai ni bukannya dia mati. Si keldai ni senyap sebab tadinya dia panik. Tapi tiba-tiba datang idea. Bila orang campakkan tanah ke dalam perigi, tertimpa kepada badan dia, tanah tu masuk, dia panjat ke atas. Tanah tu masuk, dia panjat lagi di atas. Campak lagi tanah, dia naik. Akhirnya macam lift escalator lah. Kap, sampai dia keluar. Tuan dia kata, boleh keluar pula dah. Baik. Cerita ini apa pelajarannya? Tanah itu umpama musibah. Ada orang dia ditimpa oleh tanah, dia diam aja. Memang mati betul lah. Matilah kita kalau kita terlampau layan pada problem. Next time, kalau ditimpa dengan tanah atau musibah, jadikan tanah itu atau musibah itu kita punya stepping stone untuk naik ke level satu lagi. Taruh musibah lagi naik atas. Taruh lagi naik atas. Macam si keldai tadi, dia ditimpa tanah, dia naik atas tanah itu, dia goyang. Naik lagi satu lapis, panjat lagi, goyang. Timpa lagi, naik atas, goyang. Akhirnya keluar. Jadi tuan-tuan pun kalau ada problem lepas ini, buat macam tu. Timpa problem, naik atas, goyang. Timpa problem, naik atas, goyang. Memang orang tengok, sian dia dah gila sekarang. Bukan gila, ni keldai punya teknik, beritahu dia. Teknik goyang-goyang, opakan 6 star. Cakap dia, baru orang faham sikit ya. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, cara untuk kita menikmati musibah adalah, ketahuilah bahawa kita akan menerima pahala yang besar daripada Allah tak kala kita ditimpa oleh musibah. Justru itu muslimin muslimat sekalian, jangan kita menganggap bila kita diuji oleh Allah, itu tanda Allah tidak sayang kepada kita. Itu tanda Allah sangat cinta kepada kita. Ada satu kisah seorang pemuda. Pemuda ini dia ada problem, macam-macam masalah lah. Masalah duit, masalah tak kahwin-kahwin, masalah mak bapak dia stres, selalu pressure dia untuk berjaya, dia stres betul lah. Akhirnya dia hampir ambil tindakan bunuh diri. Tiba-tiba dia terfikir, kalau aku bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Lalu dia fikir, cari kaunselor lah. Dia pun cari kaunselor. Jumpalah dengan seorang tua yang bijaksana. Dia mengadu, pakcik, saya ni banyak problem lah. Saya dah tak tahu apa nak buat lah. Semayang pun tak khusyuk, apa benda tak boleh lah. Saya dah tension, stres betul ni. Jawab orang tua tu, wahai anak muda, pergi ke dapur, kau tolong ambil 1 teko air dengan sekoleh air, seteko air dengan segenggam kopi. Bawa kemari. Budak ni pergilah ke dapur rumah orang tua ni, carilah kopi. Bawa segenggam macam ni. Dia bawa air panas sekoleh, seteko. Dia pun letak. Ini pakcik, sekejap. Baik. Dia kata kau masukkan kopi itu semua dalam sekoleh ni tadi, teko ni tadi. Masuk semua pakcik? Masuk semua. Masuk semua. Okey, kau kacaukan air ni. Kacau. Budak ni heran ni, lain macam lah kaunselor ni. Macam bomoh pula lah. Orang minta nasihat dia suruh minum kopi. Jadi pakcik, kau minum kopi ni sekarang. Ini segenggam ni pakcik. Minum aja lah. Ambil cawan minum. Oh tak boleh pakcik, terlalu pahit. Pakcik tu senyum saja. Pahit pahit. Jom kita pergi keluar. Mau pergi mana pakcik? Depan ada aku punya telaga perigi, cantik airnya. Jom pergi ke depan. Kau bawa kopi 1 genggam juga. Budak ni pun pergilah dekat perigi di luar.
Okey pakcik, nak buat apa? Kau campak itu kopi tadi, 1 genggam tu. Dalam campak. Kau pusing-pusingkan airnya, pusinglah. Sekarang kau ambil minum. Dia pun minum. Apa rasa? Tak ada apa-apa. Pakcik pun senyum. Wahai anak muda, tahukah kamu, masalah kamu sepahit mana pun, ianya hanyalah seumpama segenggam kopi. Kemana pun kamu campak, rasanya itu mengikut bekasnya. Masalah mengikut wadahnya. Genggamnya tetap sama, tapi wadahnya berbeza. Kau masukkan ke dalam gelas segenggam kopi, confirm pahit sebab bekasnya kecil. Tapi kau masukkan dalam telaga, kuantiti yang sama, tapi sebab wadahnya besar, tak terasa kepahitannya. Wadah yang dimaksudkan oleh orang tua itu ialah hati kita. Sejauh mana hati kita ini lapang ataupun kecil ketika dapat problem. Kalau hati kita besar, taruh segenggam sebotol Nescafe pun dia takkan pahit. Tapi sebabkan hati kita ni sebesar botol mineral ini aja, masuk segenggam, pahit betul. Justru itu tuan-tuan, kalau ingin nikmati musibah, ayo besarkan jiwa. Orang yang besarkan jiwa, musibah jadi kecil. Besar jiwa, jangan besar kepala. Besarkan jiwa. Saya kasih analogi. Tuan-tuan masuk dalam toilet, nampak lipan atau nampak katak. Takut atau tidak? Takut. Apa sebab takut? Sebab space kita kecil. Masuk toilet, washroom, masuk, alamak, katak. Kita akan jadi terkejut dan takut sebab bilik air kita kecil. Tapi tuan-tuan pergi padang bola, jumpa katak juga. Apa perasaan tuan-tuan? Kita jadi samsing pula tengok katak tu. Sebab padang kita besar. Justru itu jangankan katak, kalau tempat besar jumpa anjing pun kita tak takut. Tengah nak jogging padang, alamak anjing. Tapi padang, takut apa? Kita jadi okey, cuba jumpa anjing dalam bilik air. Masuk toilet, Allah, anjing. Kita pengsan, mesti pengsan punya. Sebab itu problem tertakluk pada berapa besar kita punya jiwa. Lagi besar jiwa, problem jadi kecil. Jangan kecilkan problem, besarkan jiwa. Saya sering bagi analogi, apa masalah yang datang, jangan kecilkan masalah, besarkan jiwa. Contoh, Ultraman. Ayata become Ultraman. Mula-mula dia tu kecil aja. Melanggar sama raksasa, dinosaur. Kemudian dia pun dah, kalau dia nak lawan dengan fizikal dia yang kecil, nak lawan raksasa yang besar, dia tak akan menang. Tapi apa cara Ayata itu tadi nak jadi Ultraman, taruh, jadi Ultraman taruh, dia keluar dia punya barang, Ayata become Ultraman. Dia besarkan diri dia menjadi sama besar dengan raksasa. Barulah dia berlawan. Hai. Dia tidak kecilkan raksasa itu jadi besar. Ini tidak. Masalah jangan dikecilkan. Siapa memperkecil masalah, orang ini dia tidak pandai menyelesaikan masalah. Masalah tetap itu saja. Yang boleh diubah kita. Jadi kalau ada problem lepas ini, jangan susah hati. Peganglah apa-apa. Ayata become Ultraman. Masalah tu tadi jadi besar botol mineral saja. Ini keindahannya. Barulah musibah yang kita hadapi menjadi satu nikmat bagi kita. Justru itu muslimin muslimat sekalian, kalau siapa ingin jadi pohon paling tinggi, perlulah hidupnya bersedia ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pohon tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput hidup tidak ditiup angin, tapi hidupnya dipijak orang. Kalau mau jadi pokok paling tinggi, perlu bersedia ditiup oleh musibah. Mau jadi orang hebat, pengelola masjid, silakan, tapi perlu bersedia ditiup oleh angin. Pum 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 pum. Oh, tak mau ditiup angin. Jangan jadi pokok tinggi, jadi rumput. Memang hidupnya tidak ditiup angin, tapi hina dipijak orang, ke hulu ke hilir dihina oleh orang.
Makin tinggi kedudukan, makin banyak musibah yang kita ditimpakan oleh Allah kepada kita. Baik itu, tadi saya dah bawakan kisah ini, tapi boleh kita share di sini tentang kisah seorang tua di sebuah kampung. Dia ada seekor kuda betina dengan seorang anak lelaki. Dia ni miskin. Kuda seekor saja. Kampung tu memang banyak kuda, tapi dia ada seekor saja kuda. Satu hari, satu-satunya kuda yang dimiliki oleh pakcik ini lari dari rumah. Lari. Bila lari, orang kampung pun simpatilah. Pakcik, sian pada pakcik. Dahlah miskin, harta, ada seekor kuda. Lari pula dah kuda ini. Sian pakcik. Apa jawab pakcik ini? Tuan-tuan, yang tak baik tak mesti tak baik. Yang baik tak mesti baik. Orang garuk kepala lah. Orang tua ni falsafah pula dah. Orang nak simpati, dia nak falsafah. Masing-masing balik. Beberapa masa kemudian, kuda pakcik yang lari ini kembali semula ke rumah. Kali ini dia kembali bersama dengan 5 ekor kuda jantan. Dia pergi memikat ke apa ke, kuda sudah tergoda sama dia, kuda jantan lain. Ikut kuda betina ni yang milik pakcik ni balik. Jadi pakcik ni sudah ada 6 ekor kuda. Datang orang kampung terkejut. Pakcik, tahniah, welcome to the club. Pakcik sudah kaya sekarang. Pakcik sudah kaya sekarang. Tahniahlah. 6 ekor kuda tu. Apa jawab pakcik? Tuan-tuan, yang baik tak mesti baik. Yang tak baik tak mesti tak baik. Orang garuk kepala lagi. Ini falsafah lagi lah. Balik orang. Anak pakcik yang tunggal lelaki ini ditugaskan untuk jinakkan kuda liar ini. 5 ekor ni jinakkan. Suruh jadi kuda baik. Ya, menjinakkan kuda bukan senang. Kalau tak kena caranya, boleh cedera. Memang itulah yang berlaku. Dia jinakkan kuda yang 5 ekor yang ganas-ganas ini. Ada seekor tu dia tendang anak pakcik ini, menyebabkan cedera parah. Lalu anak pakcik itu kakinya jadi tempang. Tempang kakinya. OKU lah. OKU. Jadi orang kampung semua sudah terkejut. Datang ziarah lagi. Pakcik takziah lah. Sian pakcik. Allah kasih harta, sudah kaya. Ini Allah tarik anak pula. Ini musibah pakcik. Sian sama pakcik. Apa jawab pakcik ini? Tuan-tuan, yang tak baik tak mesti tak baik. Yang baik tak mesti baik. Orang tepuk kepala lagi. Apa benda lah, falsafah. Balik orang. Tak berapa lama kemudian, Kementerian Pertahanan dalam negara tersebut mengarahkan setiap anak muda kerahan tenaga untuk diwajibkan berperang dengan negara musuh. Lalu dikumpulkan seluruh anak muda di kampung ini untuk berkhidmat. Anak pakcik ni yang cacat dikecualikan. Sebab cacat nak pergi perang macam mana? Akhirnya yang lain yang sihat-sihat ni semua pergi perang. Takdirnya dalam peperangan tersebut, seluruh tentera-tentera raja meninggal dunia, terkorban, mati. Maknanya di kampung itu orang muda semua dah tak ada, mati. Dan kebetulan di kampung itu ramai anak dara. Anak dara nak kahwin sama siapa? Akhirnya kahwinlah dengan anak pakcik yang cacat ini tadi. Pakcik ini dapatlah pula menantu orang kaya. Besan pun orang kaya, ladang banyak, kuda banyak. Ketika kenduri walimatul urus, orang kampung datang ucap tahniah. Pakcik, tahniahlah pakcik, sekarang sudah dapat besan orang kaya. Rezeki dulu miskin, menantu pun cantik, orang kaya, untung pakcik. Apa jawab pakcik ini? Aku dah tak larat nak cakap dengan kamu. Daripada dulu aku sudah bilang, yang baik tak mesti baik, yang tak baik tak mesti tak baik. Kan itu fitrahnya. Apa sahaja yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, sama ada baik atau tidak baik, semuanya daripada Allah. Enjoy sajalah apa saja perkara yang berlaku itu. Cuma fikirkan jalan bagaimana untuk keluar daripada problem tersebut. Enjoy, mesti enjoy. Inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. 5 perkara. Iaitu tatkala kita ditimpa musibah, nikmatilah musibah itu
dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah saya bagi tahu sebentar tadi. Inilah perkara-perkara yang boleh kita kongsikan dalam kesempatan membicarakan hal menikmati musibah. Saya ulang sekali lagi, sesiapa saja selepas ini kalau ada problem, ingat, nombor 1, tukarlah diri anda menjadi Ultraman. Itu nombor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Terus besarkan diri. Jadi masalah tadi besar ini, tapi sebab kita dah besar, dia jadi kecil saja pada pandangan kita. Ketika itu masalah akan mampu kita selesaikan. Problem well stated, half solved. Disebutkan satu kaedah counselling. Apa juga problem yang well stated, yang boleh kita perincikan, maka masalah itu dah half boleh diselesaikan. Contoh, ada orang ditimpa musibah, datang jumpa, kita tanya, engkau apa problem? Cuba cerita sikit. Aku pun tak tahulah apa aku punya masalah. Memang masalah lah tu. Kalau dia tak tahu apa dia punya problem, kau cerita kau punya problem, aku pun tak tahulah, tapi aku rasa angin lah, satu badan aku pening, aku pun tak tahu apa problem aku. Dia ni problem betul lah. Dia tu problem. Tapi kalau orang kita panggil tengok muka MS ni, kau cerita kau punya problem, bapak aku nak kahwin sekatu lagi lah, mak aku dah pening ni, aku pun tak tahu apa. Nampak? Dia dah boleh cerita itu, dah half solved. Selebihnya semua dia jadi Ultraman saja. Jadi Ultraman full solve itu problem. Puan-puan pun begitu juga ya. Saya dah pesankan tadi, apa juga problem, pilihan hanya 2. Buckle up, back off. Itu aja. Lawan atau sabar aja. Tak mampu lawan, sabar. Malah sabar, lawan. Selain daripada itu, hadapilah dengan penuh bersyukur dengan musibah tersebut. Inilah perkara-perkara yang saya mendoakan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama dalam membicarakan tentang menikmati musibah.